salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah, edisi Selasa 1 Disember 2020. Sabah telah mendaftarkan sejumlah 90 kluster COVID-19 sehingga Ahad lalu yang mana 64 kluster masih aktif dan 26 lagi telah tamat. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kluster penjara Kepayan mencatatkan jangkitan paling tinggi iaitu 1,883 kes positif dan masih berstatus aktif. Katanya sebanyak 10 lokaliti masih berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, manakala 24 lokaliti telah tamat PKPD. Beliau juga memaklumkan kerajaan Sabah membenarkan aktiviti menyelam atas persetujuan Majlis Keselamatan Negara. Justifikasi cadangan itu disebabkan aktiviti menyelam dikategorikan sebagai aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak bersentuhan fizikal. Aktiviti menyelam ini boleh dilaksanakan dengan syarat bot yang membawa penyelam ke lokasi selaman tidak melebihi 30% daripada jumlah muatan bot. Sementara itu katanya belum ada bukti mengenai kejadian jangkitan semula COVID-19 di kalangan mereka yang dirawat di Sabah. Mengenai status terkini COVID-19 di negeri ini, Datuk Masidi berkata Sabah mencatatkan 326 kes positif baharu COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 28,771 kes. Seramai 459 pesakit COVID-19 sembuh, manakala 2,214 pesakit sedang menerima rawatan. Anggota Regimen Askar Wataniah diingatkan agar terus bersemangat berkhidmat sebagai barisan kedua Angkatan Tentera Malaysia ATM. Peranan pasukan berkenaan sangat diperlukan bagi menggerakkan jentera sokongan kepentingan awam ketika negara berhadapan saat genting termasuk memerangi pandemik COVID-19 ketika ini. Komander Regimen 516 Askar Wataniah Brigadier Jeneral Tan Sri Liu Yun Pa juga berkata, Askar Wataniah adalah antara elemen pertahanan terbaik selain berdisiplin tinggi dan dipercayai. Beliau berkata demikian selepas majlis pemakaian pangkat pegawai dan anggota serta penyerahan sumbangan di kem Regimen 516 Askar Wataniah di Tawau. Katanya majlis ini juga penting untuk anggota pasukan sukarela Askar Wataniah. Majlis ini adalah satu majlis sangat penting pada anggota sukarela kerana mereka telah berkhidmat begitu bersungguh-sungguh dengan ikhlas mengikut latihan yang telah dipenuhi. Bahawa saya rasa perlulah mereka diistirahatkan pangkat-pangkat yang sesuai untuk mereka. Dalam majlis berkenaan, 50 pegawai dan anggota menerima kenaikan pangkat sebagai menghargai jasa dan pengorbanan ketika melaksanakan tugas termasuk sepanjang wabak COVID-19. Mengenai penyerahan sumbangan, Tan Sri Liu berkata, sumbangan hampir 1,000 bungkusan makanan keperluan harian itu merupakan sumbangan ikhlas kaki tangan Istana Negara kepada anggota Regimen Askar Wataniah dan golongan memerlukan di kawasan Pantai Timur. Lebih 1/2 juta pendeposit Lembaga Tabung Haji TH Sabah digalakkan memanfaatkan aplikasi Tijari bagi melaksanakan pelbagai transaksi secara dalam talian. Aplikasi berkenaan dilancarkan Februari lalu. Pengarah TH Sabah Datin Haja Nur Laila Said berkata, pengguna terlebih dahulu perlu mendaftar di laman sesawang www.thijari.com.my sebelum memuat turun aplikasi berkenaan di telefon pintar masing-masing. Saya mengajak kepada semua pendeposit di negeri Sabah khususnya, tolong download Tijari untuk memudahkan urusan-urusan haji dan juga urusan simpanan termasuk juga untuk urusan pindahan. Selain itu, untuk melihat status haji juga boleh dilihat dan diakses. Datin Nur Laila menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu selepas majlis penyerahan pek makanan kepada Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS Datuk Dr. Christina Rundi bagi kegunaan petugas kesihatan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu serta Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas. Sejumlah 8,400 pek makanan disumbangkan TH kepada kedua-dua hospital tersebut sejak 16 November lalu.
Seramai 16 pesara Jabatan Penyiaran Sabah menerima lawatan sempena program Santunan Kasih Anjuran Jabatan Penyiaran Sabah dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah dan Hotel Raya Kota Kinabalu. Program itu bertujuan meringankan beban dan mengukuhkan ukhuwah dengan para pesara. Rombongan program berkenaan diketuai Pengarah Penyiaran Sabah Nurain Bakir dan Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki yang turut disertai pegawai-pegawai kanan Jabatan Penyiaran Sabah. Antara pesara yang disantuni di kediaman masing-masing ialah bekas pengawal keselamatan Ismail Setu 78 tahun, bekas pemandu kenderaan Uda Mat Yusof 75 tahun serta bekas penyunting kanan unit berita ehwal semasa Zainuddin Jamlu 63 tahun. Pengarah Jabatan Penyiaran Sabah Nurain Bakir berkata, program ini juga bagi menghargai jasa dan sumbangan mereka yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi. Kita harap program seperti ini dapat kita teruskan dari semasa ke semasa bagi menghargai bekas ataupun pesara RTM, dan kita harapkan mereka semua dalam keadaan sihat sejahtera. Sementara itu, lawatan berkenaan disambut dengan penuh syukur dan gembira pesara Jabatan Penyiaran Sabah yang turut berkongsi pengalaman semasa berkhidmat. Mereka turut menerima bantuan berupa barang keperluan dan wang tunai. Saya merasa bangga lah kerana begitu lama saya bersara di dalam jabatan RTM dan sekarang adalah pengarah penyiaran sampai ke rumah kami. Jadi bagi saya dan keluarga mengucapkan setinggi-tinggi ribuan terima kasih. Sepanjang saya berkhidmat di Jabatan Penyiaran, saya berkesempatan membawa 3 orang pengarah Jabatan Penyiaran, iaitu terutama sekali Haji Jahari. Selepas itu Datuk Mukhtar. Selepas Datuk Mukhtar, Datuk Jumat. Sementara itu, program Santunan Kasih yang diadakan di Hotel Raya Kota Kinabalu dihadiri 5 pesara iaitu Datuk Gan Potiau, Kusna Yusof dan Pamela Del Rosario, manakala Rosli Wasli diwakili anak perempuannya dan Amir Alam Amit yang diwakili isterinya, Rubia Husni. Kita berharap bajet ini akan dapat memberi sumbangan yang lebih baik kepada rakyat kita keseluruhannya pada masa akan datang. Saya berharap bajet kita ini dapat disalurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan, terutamanya kepada golongan B40 dan ataupun M40 di Sabah ini, di mana mereka adalah yang paling kena efek lah daripada keadaan PKPB ini. Semoga dalam bajet yang akan dibentangkan nanti ini lebih kepada membantu rakyat Sabah meringankan bebanan lebih-lebih lagi yang terkesan dengan COVID-19 dan juga untuk pembangunan negeri Sabah. Kita harapkanlah dapat membantu golongan B40 dan yang lain-lain lah yang memerlukan di saat COVID beginilah. Jadi itulah kita harapkan daripada kerajaan negeri. Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Sabah menggesa Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah untuk berbincang dengan kerajaan negeri untuk membenarkan pengusaha bas ekspres menjalankan operasi pengumpulan barang di Terminal Bas Ekspres yang ditutup sehingga kini. Presidennya Datuk Donald Hanafi ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu berkata, setakat ini LPKP mengeluarkan permit terhad kepada operasi penghantaran barang dan bukan untuk kegunaan pengangkutan orang awam. Bagaimanapun terminal sedia ada tidak dibenarkan untuk beroperasi sehingga mendapat kelulusan kerajaan negeri. Sehubungan itu, beliau merayu kerajaan negeri mempertimbangkan untuk membuka semula terminal bagi memudahkan urusan pengumpulan dan penghantaran barangan pada masa sama membantu perkhidmatan pos menampung keperluan pengguna. Apa yang kami punya supplier lah kan, barang-barang dorang tunggu juga Bas Ekspres. Dorang tunggu. Jadi barang sekarang ini dapat timbun di KK ni.
Datuk Donna berkata usaha itu penting kerana pemandu dan pengusaha bas ekspres juga tidak layak mendapat moratorium sejak awal Perintah Kawalan Pergerakan sehingga kini malah terpaksa membayar beban sewa bulanan terminal walaupun ditutup. Seramai 1,500 pemandu dan pengusaha bas ekspres yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Lebih 4,000 unit pelindung muka diagihkan kepada 9 hospital serta klinik kesihatan dan klinik komuniti di sekitar Kota Kinabalu hasil sumbangan St. John Ambulance Malaysia. Antara penerima ialah Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Klinik Kesihatan Manggatal serta Klinik Kesihatan Penampang. Menurut Pegawai Turus Kawasan PTK St. John Ambulance Malaysia, Douglas Shane Junggu, sumbangan ini merupakan penyerahan kali ke-8 oleh St. John Ambulance bagi membantu petugas kesihatan di Sabah. Sebelum ni kami bekerjasama dengan Bulan Sabit, tapi kali ini kami bekerjasama dengan Ibu Pejabat Kebangsaan sebab mereka yang bagi kami ini material lah. Douglas ditemui RTM di Klinik Kesihatan Manggatal, Kota Kinabalu. Beliau berharap lebih banyak badan bukan kerajaan tampil untuk membantu Kementerian Kesihatan dengan menyumbang kelengkapan perlindungan diri kepada petugas barisan hadapan menghadapi pandemik COVID-19. Pertandingan peragaan pakaian tradisi kanak-kanak etnik Sabah secara dalam talian anjuran Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat di negeri ini. Program berkenaan disertai 36 kanak-kanak antaranya dari daerah Tawau, Kinabatangan, Tenom, Kemabong, Tongot dan Kudat. Ketika dihubungi RTM, Pegawai Kebudayaan LKNS yang juga penyelaras program Rina Linggo menjelaskan pertandingan bertujuan memperlihatkan pakaian tradisi etnik yang terdapat di Sabah. Selain menyokong usaha ke arah pendigitalan memartabatkan budaya etnik Sabah dalam suasana norma baharu. Pertandingan melibatkan 2 kategori kanak-kanak lelaki dan perempuan berumur 7 hingga 12 tahun ini diadakan setiap hari sejak 23 November lalu, disiarkan secara langsung di laman Facebook rasmi LKNS. Para peserta perlu memakai pakaian tradisi etnik, membuat pengenalan diri seterusnya memperagakan pakaian mengikut kreativiti masing-masing. Keputusan pemenang akan diumumkan JKNS dalam masa terdekat. Sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Sharon Raymond, salam sejahtera.